Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Okey, apa khabar pelajar-pelajar sekalian? Moga-moga pelajar sekalian di dalam keadaan sihat, kan? Dan sentiasa menjalankan aktiviti yang bermanfaat ketika berada di rumah. Terutamanya tidak meninggalkan solat dan sentiasa membaca Al-Quran, menghafal dan juga mengulang Al-Quran, insya-Allah. Insya-Allah untuk pagi ni Ustaz akan masukkan satu video berkaitan tentang satu bab yang baru, yang sebelum ni kita telah habis berkaitan tentang hukum alif lam. Sekarang kita masuk pada bab yang baru. Okey, sebelum tu ahlan wa sahlan kepada semua pelajar. Kan? Sekarang kita dalam mata pelajaran Maharatul Quran, kan? Betul, kita kenal nama guru, tak kisahlah untuk ustaz atau pada siapa saja. Okay, ustaz nama Muhammad Adam bin Amin bin Ismail bin Tahir bin Nahu bin Bilal Dalail bin Paduka Amin bin Tu'halus Al-Hafiz. Okay. Di sini ustaz ingin memberi masa kepada antum untuk memperlihatkan, untuk lihat dalam video ini apa yang antum dapat lihat di sini. Okey, pelajar akan maklum ini Bima Sakti ni ustaz. Okey, apa berkaitan dengan Bima Sakti ini dengan mata pelajaran kita? Dan secara ringkasnya ustaz ingin bertanya, siapakah yang menjadikan Bima Sakti ini ataupun alam ini? Siapa yang menjadikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Jadi topik yang kita akan bincangkan ni adalah berkaitan dengan kalimah Allah. Dengan kalimah Allah. Okay. Alif, lam, ha. Ya. Itu kalimah Allah. Dalam kita menyebut kalimah Allah ini, ada juga peraturan ataupun ada tata cara untuk menyebut kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimah Allah saja. Yang pertama disebut at-tafkhim. Ataupun kita sebut tafkhim. Yang bermaksud tebal. Yang kedua adalah tarqiq. Yang bermaksud nipis. Buat masa ni mungkin ada juga yang melihat video ini, ustaz ada satu lagi. Ya. Okey, ini adalah mata pelajaran bagi tingkatan 2. Tingkatan 2 kan, mengikut silibus yang telah diberikan oleh KPM. Kita ambil 2 dulu. Kan? Dalam menyebut kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala ada 2. Itu tafkhim dan tarqiq. Okey, kita terus kepada hukum dia. Ahkam lam lafzul jalalah. Hukum lam lafzul jalalah. Alif lam ha. Alif lam ha. At-tafkhim at-taghliz sautul huruf fayumtali'u fam بصداه. Sekejap.
Maksud dia taghliz. Kan? Taghliz, menebalkan. Kan? Sebutan sautul huruf, kan? Dan meninggikan mulut selepas menebalkannya. Allah, kan? Meninggikan mulut Allah, kan? Mulut itu masuk takhfim, maknanya kata tebal. Kan? Itu untuk peribadi ketika menyebut. Kan? Ketika orang di belakang ni hanya boleh tahu tebal tak tebal. Kan? Allahu Akbar. Orang belakang tahu ini imam ni tahu menyebut kalimah Allah ni dalam keadaan tafkhim. Kan? Seterusnya tarqi. Kan? Tarqi. Nahu yadkhulu ala saut, kan? Memasukkan kepada sebutan huruf itu, kan? Dalam keadaan dia merendahkan, kan? Dan tidak perlu mengangkat mulut itu. Minta maaf, merendahkan, maksudnya tidak perlu mengangkat mulut itu. Selepas kita merendahkan suara, tarqiq. Contoh dia, kita akan jumpa contoh selepas ini, ya, insya-Allah. Fillah, kan, insya-Allah. Seterusnya, okey, tafkhim. Tafkhim ni, tebal ini ada dua keadaan, halataini, kan? Idza taqaddamtaha fathah, kan? Apabila dimulai dengan fathah, dan yang kedua apabila dimulai dengan dhammah. Tahu kan fathah? Mana kata di sini adalah baris atas dan dhammah adalah baris depan. Okey. Ketika didahului huruf lam, lafzu jalalah berbaris fathah, maka ia perlu ditafkhimkan. Contoh yang pertama, liya'lamallah. Mana kata sebelum lam ataupun lafzu jalalah itu ada huruf mim yang berbaris fathah. Jadi kita bukan nak ambil pada huruf mim, kita nak ambil yang baris tu, tempat harakat dalam bahasa Arab, kan? Kita nak ambil tu yang berbaris fathah tu. Contoh yang kedua, faqad ata'allah. Mana kata sebutan itu tebal dan perlu mengangkatkan suara itu. Ata'allah, kan? Contoh yang ketiga, alaysallah. Okey, mana kata dia ada fathah bertemu dengan lam lafzul jalalah. InsyaAllah. Seterusnya, ketika dilahului dengan huruf dhammah, kan? Fayantakimullahu min, kan? Ada huruf dhammah, kan? Sebelum, ada bukan huruf dhammah, tapi ada harakat atau baris dhammah, sebelum lam lafzul jalalah, kan? Kemudian contoh yang kedua, ma yuridullah, kan? Ada baris dhammah bertemu dengan huruf lam lafzul jalalah. Dan contoh yang ketiga, kadzalika yaj'alullah. Mana kata perlu ditebalkan bersama dengan mulut diangkat, yaj'alullah, insya-Allah. Tarqi, dia ada
banyak keadaan tarqiq ini, iaitu dalam keadaan dia nipis ni ada pelbagai. Ketika mana didahului dengan huruf kasrah, terbahagi kepada beberapa bahagian, iaitu ada 3. Yang pertama, al-kasrah tu, baris kasrah tu asli muttasilah yang bersambung dengan lafzu jalalah pada tulisan. Kan? Bila ar-rasmu, kan, ada perkataan di sini dalam kitab-kitab ar-rasmu ni adalah pada tulisan. Okey. Yang kedua pula, baris bawah atau baris kasrah yang aslian, ya, munfasilan, itu bercerai atau tidak bersambung dengan lafzu daripada dengan lafzu jalalah pada tulisan. Yang pertama tadi dia bersambung, yang kedua dia tidak bersambung, dan yang ketiga ini adalah dia menggantikan, kasrah yang menggantikan. Macam mana tu? Okey, kita satu persatu. Okey. Okey, contoh yang pertama, walhamdulillah, alhamdulillah. Dalam surah Al-Fatihah ayat yang kedua pun ada alhamdulillah. Mana kata perlu dinipis, alhamdulillah, dulillah, dulillah. Kena dalam kata tebal, tak perlu walhamdulillah, itu tak ada, tak tebal. Itu salah. Kemudian man amana billah, man amana billah, mana kata perlu dalam keadaan nipis, tidak perlu menebalkan. Dari segi hukum tak adalah dosa, kan? Tapi dalam hukum tajwid ini dia perlu dalam keadaan bacaan nipis. Okey. Seterusnya, yang tadi adalah bersambung. Yang ini dalam keadaan yang tidak bersambung. Macam mana? Afillah, mana kata ada huruf alif, fa, ya, kemudian ada huruf kalimah Allah, lafzu jalalah, alif lam lam ha, komplit, alif lam lam ha, komplit tu. Mana kata dia bercerai dengan sebelah yang tadi tu. Kalau perasan yang bersambung tu, walhamdulillah tu tak ada hamzah wasal, mana kata dia bersambung terus kepada kalimah lafzu jalalah tu. Sama juga yang bawah tu. Mana kata yang bawah tu huruf jar tu ataupun huruf ba tu bersambung dengan Allahumma salli hamzah wasal lafzu jalalah. Tu dia kira sambung. Ini tidak bersambung. Yang tidak bersambung. Afilla mana kata dalam keadaan tarqiq, keadaan nipis. Yang ketiga, kasurah arid, mana kata menggantikan, kan? Mana kata asal perkataan kul ni adalah fi'il amar. Fi'il amar di mana qaf lam tu adalah mati. Kul Allah, katakanlah. Katakanlah Allah, kan? Jadi apabila nak bersambung dari segi ilmu nahwu, kan? Bersambung apabila benda yang mati nak bersambung kepada kalimah seterusnya, mestilah berbaris kasrah. Tapi tengok keadaan juga. Itu tak apa, Ustaz tak nak sentuh berkaitan tentang nahwu surah ke, kan? Kita terus kepada poin dia. Sebab ini kita akan baca Quran dalam keadaan memang dah siap berbaris, kan? So bacaan dia kulillah, tak perlu kulillah. Itu harus tebal, salah. Jadi perlu keadaan nipis. Kulillahu syahid, insya-Allah. Yang tadi kita dah, jadi ada lagi, kan? Jadi baru 3 tadi. Kat sini tambah lagi 2 lagi, iaitu ketika mati selepas pada huruf selepas pada kasrah ataupun harakat kasrah dan seterusnya tanwin. Mana kata di sini kita dapat lihat ada 5 keadaan tarqiq ni. Mati selepas kasrah, okay? Wa yunajjillah, mana kata ada mati selepas kasrah. Wa yunajji, ji tu baris kasrah, huruf jim tu berbaris kasrah atau baris bawah.
Selepas tu ada huruf ya, ya yang mati. Okey, nampak? Wa yunajjilla, mana kata dia bercerai, tapi dalam keadaan bercerai ini, lepas bercerai sebelum huruf ataupun lafzul jalalah ni ada huruf mati, iaitu huruf ya. Dan sebelum mati tu dah ada berbaris kasrah. Wa yunajjilla. Terus tak perlu wa yunajjilla sebab ada huruf ya ustaz, kena panjang. Tak perlu panjang, terus matikan wa yunajjilla. Okey. Tanwin bagaimana pula? Okay, kita selalu jumpa atau permulaan orang yang menghafal Al-Quran kadang-kadang ada tersilap, ada terlepas pandang ketika dia membaca Quran, dia tidak mengetahui hukum dengan baik, dan tapi sebelum menghantar hafazan kepada guru, dia kadang terlupa untuk menyemak dengan kawan. Kadang-kadang perlu menyemak juga dengan kawan sebelum menghantar dengan guru, tapi menyemak dengan kawan yang sudah menghafal muka surat yang kita sudah hafal. Sebab ada juga kalimah-kalimah ni apabila kita baca atau ayat yang kita baca tu ada huruf yang perlu kita tambah. Seperti mana yang dalam yang kita akan sebut ni sekarang ini, tu tanwin. Kan? Apabila tarkib ni apabila dilalihi kalimah kasrah, ketika dalam keadaan tanwin. Tanwin macam mana? Qaumallah, macam tu. Salah. Bila tanwin bertemu dengan hamzah wasal, secara automatiknya, secara langsung terus dia perlu membuang satu huruf tanwin. Kan? Bila ada tanwin bertemu dengan huruf lafzul jalalah ini, tanwin itu perlu dibuangkan satu. Mana tinggal qauma. Kemudian baris tu dibawa menjadi baris bawah dengan ditambah dengan huruf nun. Macam mana Ustaz? Qaumanilla. Sebenarnya dalam juzuk 2 pun ada kan. Sebenarnya antum pernah menghafal sebelum ni kan, insya-Allah. Semoga antum diberi petunjuk, hidayah dan melancarkan segala hafazan. So kita balik pada topik kita ni, ada tanwin ni qaumanilla, makna kata perlu dalam keadaan nipis, tak perlu tebal. Qaumanil salah. Qaumanilla, insya-Allah. Okey, sebab tafkhim wa tarqiq lam lafzu jalalah, sebab dia ditebalkan dan nipiskan lam lafzu jalalah ini, lam sebab sebab tafkhim tebal kan, taghliz li hadzal al-ismu syarif, ta'zim, itu membesarkan, mengagungkan bagi nama, bagi ini nama yang mulia, itu membesarkan kalimah Allah. Allah wal alhamdulillah, kan, kalimah Allah tu. InsyaAllah. Wa tafriqatu bainihi, dan untuk membezakan di antaranya dan juga membezakan di antara huruf-huruf lam yang lain. Huruf lam yang lain. Mana kata huruf lam lafz jalalah dekat tafkhim ini, kan, dia perlu ditebalkan, kan, ditebalkan Allah. Okey, seterusnya tarqiq nipis, nipis, nipis. Karahiyatu at-tas'adu ba'da tasfili wal ittisqalah, kan? Sebab bagi bacaan nipis ini adalah disebabkan susahnya nak mengangkat lidah daripada tempat rendah dan keberatannya menyebutnya. Ni kalau
kita belajar dalam kaedah nahwu sharaf pun, dia akan menyebutkan ada juga perkataan yang kadang-kadang orang Arab susah nak sebut, kan. Filla. Jadi filla mana kata perlu dinipiskan. Dia tak dapat. Orang Arab kadang-kadang lidah dia memang Allah Subhanahu Wa Taala dah jadikan begitu. Jadi ada juga kaedah-kaedah yang di mana bila sebutan tak dapat tu, ada kaedah yang menyebabkan susah nak sebut tu, kan. Ada kaedah memberi sebab, okey, kenapa orang tu susah nak sebut, so kita buat hukum jadi tarqiq. Ini perlu nipis, kan. Jadi sebab sebab dia apa? Sebab bagi bacaan nipis ini adalah disebabkan susahnya nak mengangkat lidah selepas daripada tempat rendah, dan keberatan menyebutnya. Keberatan nak menyebutnya. Okey, macam mana tu? Yunajjila mana kata jil, bila kita nak tebalkan tak boleh sebab kita dalam keadaan ke bawah jillo, kan. Jadi agak sukar. Termasuk juga dalam contoh yang seterusnya, walhamdulillah. Jadi so kita daripada tempat yang bawah nak tempat yang tinggi, atau tone yang bawah nak tone ke tinggi agak sukar. Itu saja daripada Ustaz untuk bab yang kita selesai pada bab lam lafzu jalalah ini. Jadi sebenarnya slide ini dilaksanakan, dibuat ni ketika mana kita berada di sekolah, kan. Sebenarnya ada benda permainan yang Ustaz nak join ataupun nak bersama dengan antum semua. Itu plikas. Plikas. Mungkin ada yang daripada antum pernah menggunakannya, kan. Okey, ada yang belum pernah. Apa kita enjoy sebab kita dah ada untuk kita buat slide, kan, di dalam kelas, kita dah ada, kan. Kita ada LCD lah. So itulah benda yang Ustaz menanti-nantikan. So minta maaf lah tak terdapat, kan, plikas. So bila plikas ni tak dapat dilaksanakan, mungkin Ustaz kita akan cuba buat satu program atau permainan Kahoot. Semua orang ada komputer, ada internet, di mana kita buat dalam Allahumma salli Ahmad dalam Webex ke, insyaAllah. Doakan semoga terlaksana selepas kita habis lagi satu lagi bab, iaitu bab Ra. InsyaAllah bab Ra kita ada dua slide, dua video saya akan paparkan, saya akan berikan, insyaAllah antum boleh lihat di situ. Okey. Wal as, hafalan yang hilang boleh dihafal kembali, tapi waktunya hilang tidak akan kembali. Okey. Semua orang pernah hafal, kan, hafalan. Kita hafal banyak. Kita hafal dengan semua ustaz, dengan apa? Ustaz Najah, Ustaz Habibah, Ustaz baru, Ustaz Syafiqah, pada Ustaz Irfan, Ustaz Zikri, Ustaz Azhar, Ustaz Fahim, Ustaz Farid, Ustaz Najam, ya, dengan Ustaz Adam, mana-mana ustaz lagi, tapi kita menghafal, tapi jika tidak mengulang maka dia akan hilang. Jadi untuk slide yang kali ini ataupun video kali ini, Ustaz memohon Ustaz dah mewarnakan kalimah-kalimah, perkataan-perkataan yang di dalam video ini. Mohonlah untuk menghafal, kerana itu salah satu teknik untuk menghafal secara berkesan, kerana kita satu persatu, supaya antum semua dapatlah menghafal dengan baik, kerana itu termasuk dalam ujian akhir tahun ini, insyaAllah. Itu daripada Ustaz. Jangan leka dan alfa kita belum menang, okay? Teguh kita menang. Elakkan 3C, iaitu tempat yang sesak, tempat sempit dan tertutup. Tu yang kata sembang dekat-dekat. Dalam family mungkin boleh, tapi dalam luar kita tak tahu konteks kita yang luar macam mana. Kita amalkan 3W, itu cuci, amaran, pakai. Kita kena kerap cuci tangan dengan air dan sabun. Ini bagi yang
keluar kan, apabila keluar sila basuh tangan apabila balik tu kan. Kalau yang pakai lengan pendek tu, kalau boleh pernah tersegong ke mana-mana di supermarket ke mana-mana, basuh sampai ke siku tu. Bagi wanita mungkin ada tutup aurat kan, jadi so basuh tangan je, dia dah terlindung dah. Dah terlindung dah. Yang lelaki ni yang tak pakai stokir dengan baju takat siku, so kena tu amaran jangan bersalaman, amalkan etika batuk dan tu, lakukan difeksi dan dapatkan rawatan jika bergejala kan, tu. Dan yang ketiga tu, jangan lupalah pakai pelitup muka. Okay, insyaAllah antum semua dalam keadaan sihat dan berjaya dunia dan akhirat. Okay, itu daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.